Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Negeri Perak di antara negeri yang kaya dengan sejarah tamadun Kesultanan Melayu dan juga makam-makam yang menggunakan nisan Aceh. Namun, tidak semua dapat dikenal pasti pemilik makam tersebut. Seorang sahabat saya dari Perak ada kongsikan beberapa gambar berkaitan dengan satu komplek makam yang terletak di Kampung Pulau, Lambor Kiri, di mana salah satu makam di situ menggunakan batu nisan Aceh bersaiz besar. Saya percaya ini di antara batu nisan Aceh terbesar di Malaysia dengan ketinggian 130 cm dan 52 cm kali 52 cm persegi. Ini memberikan perasaan yang cukup kagum kepada sesiapa yang melihatnya, dan pastinya pemilik makam ini bukan sembarangan orangnya. Menurut rujukan di website orangperak.com, asalnya terdapat 4 pasang batu nisan Aceh yang ada di lokasi makam Laksamana Aceh ini. Yang pertama, makam Laksamana Aceh, batu nisan jenis H bersaiz besar. Kedua, makam lelaki, batu nisan jenis H bersaiz kecil. Dan makam 3 dan keempat merupakan makam perempuan, batu nisan jenis C. Tipologi pada batu nisan Aceh tersebut jelas menunjukkan ia berada pada zaman 1600 Masihi. Jadi, kita perlu melihat dari catatan sejarah yang ada kaitan dengan zaman tersebut. Dikatakan pada tahun 1976, makam Laksamana Aceh di Kampung Pulau, Lambor Kiri ini mendapat perhatian daripada pihak Muzium Negara. Kemudian, makam Laksamana Aceh dan keluarganya ini telah dipelihara oleh pihak Muzium Negara dengan meletakkan pagar dan mewartakan lokasi ini sebagai monumen kuno dan tempat bersejarah di bawah Akta Antik 1976. Menurut cerita, Laksamana Aceh ini dipercayai adalah ketua Angkatan Perang Aceh yang terkorban sewaktu menyerang negeri Perak dalam abad ke-17. Ada pendapat yang lain pula menyatakan bahawa Laksamana Aceh ini sebenarnya adalah seorang hulu balang pahlawan Aceh yang terkorban sewaktu berperang dengan Angkatan Perang Perak dalam tahun 1619. Ramai yang bertanya tentang nama sebenar Laksamana Aceh ini, tapi malangnya nama sebenar Laksamana ini tidak diketahui dan hidupnya adalah sewaktu zaman pemerintahan Sultan Muqaddam Shah, iaitu Sultan Perak ke-6, dan Sultan Iskandar Muda, iaitu Sultan Aceh ke-12. Namun, maklumat zaman hidupnya itu sudah cukup memadai untuk kita melihat kembali catatan sejarah sekiranya ada menyebut nama-nama Laksamana dari Aceh yang datang ke Perak. Melihat keadaan nisan ini sudah tidak seperti dulu lagi. Telah banyak kerosakan yang berlaku dan ada bahagian yang sudah patah. Ini memberikan gambaran di mana kurangnya perhatian dalam penjagaan kawasan makam ini, walaupun telah diwartakan sebagai monumen kuno dan tempat bersejarah di bawah Akta Antik 1976. Keadaan makam ini nampak telah dibersihkan.
kurang lalang dan tiada pokok besar dalam pagar makam ini. Keadaan batu nisan nampak masih tegak dan ada nisan yang telah patah. Keadaan pagar makam ini pula nampak agak usang dan ada bahagian yang telah pecah. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diceritakan dari sumber cerita orang tempatan dan pengkaji sejarah berkaitan dengan makam Laksamana Aceh ini sebenarnya tidaklah lari jauh sangat dan tiada silapnya pun. Apa yang diceritakan memang benar. Berdasarkan jenis nisan Laksamana ini, jenis H yang memang wujud bermula pada zaman 1600 Masihi. Kalau nak dikaitkan dengan sejarah Sultan Muqaddam Shah, yakni Sultan Perak ke-6, memang ada benarnya, di mana baginda menaiki tahta pada tahun 1603 Masihi dan mangkat pada tahun 1619 Masihi. Manakala Sultan Iskandar Muda, yakni Sultan Aceh ke-12, pula telah menaiki tahta pada tahun 1607 sehingga mangkat pada 1636 Masihi. Dan pada zaman baginda, kerajaan Aceh memang pernah menyerang Perak. Jadi, situasi dan zaman kedua-dua sultan ini saling berkait rapat dengan adanya peperangan dan pertelingkahan pada waktu itu. Jadi, tidak syak lagi bahawa memang makam Laksamana Aceh ini pada zaman tersebut. Menurut maklumat dari sumber batin pula, Laksamana ini berkhidmat kepada Sultan Iskandar Muda, yakni Sultan Aceh ke-12, dan beliau mengetahui angkatan perang menyerang Perak atas titah Sultan Aceh tersebut pada tahun antara 1614 sehingga 1615 Masihi. Selepas berjaya menakluk Perak, beliau dilantik sebagai Ketua Pemerintah Perak sementara di atas kekosongan tahta kerajaan Perak apabila Sultan Muqaddam Shah telah ditahan dan dibawa ke Aceh. Makam-makam yang berada di sebelah makam Laksamana Aceh ini bukanlah makam keluarganya, tetapi adalah makam prajurit-prajurit Aceh yang terkorban ketika Aceh menyerang Perak. Walaupun Aceh menang peperangan tersebut, tetapi ada prajuritnya yang terkorban. Inilah di antara prajuritnya yang terkorban. Jangan terkejut kerana ada di antara prajurit Aceh dari kalangan kaum perempuan, kerana selepas Islam tiba di Aceh, martabat wanita diangkat tinggi sehingga setaraf dengan kaum lelaki. Mengikut lakaran kedudukan makam ini, nisan pertama adalah makam Laksamana Aceh. Nisan kedua adalah makam prajurit lelaki. Nisan ketiga adalah makam prajurit perempuan. Dan nisan keempat adalah makam prajurit perempuan. Ramai prajurit Aceh dari golongan orang muda kerana tenaga mereka sangat diperlukan ketika peperangan oleh kerana semangat mereka yang tinggi dan selain memberikan mereka pengalaman dalam peperangan. Selepas Laksamana ini dilantik sebagai Ketua Pemerintah Perak sementara, ada di kalangan pembesar Perak tidak suka dengan pelantikan itu. Maka dibuatnya satu helah di waktu satu kerajaan di istana. Sewaktu kerajaan itu, Laksamana ini ditikam dari belakang dan berlaku kekecohan di antara pembesar Perak dan prajurit Laksamana Aceh ini. Pada kekecohan itu, prajurit Aceh berjaya menewaskan pembesar tersebut. Laksamana Aceh terkorban di tempat kejadian dan kemudian jasadnya disemadikan di makam
yang ada sekarang ini berdekatan dengan makam-makam prajuritnya dalam satu tempat yang sama. Pasti ramai yang tertanya, apakah nama Laksamana Aceh ini? Sebenarnya agak sukar untuk mendapatkan nama beliau pada mulanya, dan kami terpaksa ambil masa beberapa hari kerana semuanya ini atas izin Allah. Tidak lama kemudian, akhirnya kami dapat namanya, iaitu Laksamana Narsudin, dan mangkat pada tahun 1615 Masihi. Semasa kami mohon petunjuk dari Allah, beliau sering digambarkan dengan makam Panglima PD dan makam Syekh Samsudin As-Sumatrani di Melaka. Apabila diselami, rupanya semangat perjuangan Laksamana Narsudin ini adalah semangat peperangan jihad ke jalan Allah, sama seperti Panglima PD dan Syekh Samsudin As-Sumatrani. Aceh ketika itu menjadi penyumbang kepada tamadun Melayu menerusi sistem pendidikan ketenteraannya, kegigihannya menentang bangsa Eropah, sistem kerajaannya yang teratur, dan juga mewujudkan pusat penyebaran ilmu dan agama Islam, termasuk penyebaran melalui peperangan. Di atas laungan jihad inilah, Aceh menjadi satu angkatan perang yang kuat dan juga atas sokongan dan pakatan Islam yang diatur oleh Empayar Uthmaniyah. Selepas kita dapat cerita berkenaan makam Laksamana Aceh Narsudin ini, diharap makam ini perlu kekal dipelihara sampai bila-bila bagi memastikan tiada kekurangan bukti penting dalam sejarah Perak. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.